Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam kuliah subuh pada pagi ini bersama dengan tim kuliah subuh Samsul Debat. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan menyambung kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali dengan tajuk Amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Allah SWT pernah berfirman, sesungguhnya telah kami amanahkan kepada langit, bumi dan gunung ganang, lalu mereka enggan mengikulnya dan takut menerimanya. Kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, dalam hal ini nak menunjukkan hidup kita sebagai manusia ni dah ditanya dah ditawarkan dah kepada semua makhluk Allah yang lain. Tapi tak ada siapa yang sanggup. Gunung ganang tak sanggup, langit tak sanggup. Tapi kita ni yang manusia yang serba lemah, serba kekurangan kan? Yang serba tak tahu ni tuan-tuan, itulah yang sanggup memikulnya. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Pengertian amanah yang dimaksudkan adalah perintah untuk taat yang mempunyai akibat pahala dan dosa. Dosa ini juga membawa natijah kepada seksaan api neraka. Maka, namun menurut Al-Qurtubi, ia mengertikan amanah ini sebagai agama. Sedangkan Ibnu Mas'ud membataskannya hanya kepada soal harta. Malah kata Abu Darda, mandi jinabat pun termasuk dalam amanah. Yang wajib pun amanah katanya. Tapi kata Ibu Umar berkata awal mula diciptakan Allah bagi manusia adalah farasnya dan itu merupakan amanah yang mesti digunakan secara benar. Jika engkau menjaganya, ia akan menjagamu. Bahkan faraj, telinga, mata, perut, tangan, kaki, semuanya adalah amanah. Semua yang Allah berikan kepada kita ni adalah amanah. Tidak beriman bagi orang yang tidak mempunyai amanah seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi mana tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung lalu berkata, jika kau laksanakan dengan baik dapat pahala, jika tidak maka diseksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya. Mujahid berkata, ketika Allah menjadikan Adam AS, ditawarkan amanah itu padanya. Penawaran kepada langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan, bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Nabi Adam AS adalah satu bentuk ketetapan, penetapan dari Allah SWT. Al-Qaffal dan lainnya berkata, penawaran dalam ayat tersebut adalah satu yang indah, yang mana langit, bumi dan gunung, meskipun mereka besar saiz mereka, tidak sanggup menerima amanah itu, namun manusia menyanggupinya. Sesungguhnya, dalam surah Al-Ahzab sambungannya, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Dia dah zalim, dia tu bodoh, tetapi dia menyanggupi amanah-amanah ni. Itu sebab kita kena kawal dari kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibnu Abbas berkata, amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam AS. Dikatakan kepadanya, jika kau taat, kau akan diampuni. Jika engkau derhaka, engkau akan diseksa. Nabi Adam AS menjawab, aku menerimanya. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga, Adam AS telah melanggarnya. Dia makan buah khuldi, amanah merupakan manifestasi dari iman. Sesungguhnya, sesiapa yang menjaga amanah Allah, tentu Allah akan menjaga keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman bagi orang yang beramanah dan tidak beragama bagi orang tidak yang melaksanakan janjinya. Rasulullah SAW bersabda lagi, dicap mukmin seorang tidak berkhianat dan dusta kalau dia tak jaga amanah. Telah bersabda juga Rasulullah SAW, umatku sentiasa baik selama tidak menjual amanah dan menggadaikan kejujurannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat kisah seorang hamba nama dia Mubarak. Nama tuan dia Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni pesan pada Mubarak. Hamba dia kata, wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni. Dia ada ladang buah, dia suruh Mubarak ni jaga. Hamba ni pun jagalah. Dia pun jaga kan. Dia pergi selama 3 bulan. Selepas 3 bulan, Husam ni kembali kepada ladang tu, dia pun panggil Mubarak. Wahai Mubarak, kau tolong potik 3 biji buah ni, kau pilih buah yang paling manis, kau bagi kat aku. Mubarak pun ambil lah, petik lah 3 biji buah, dia bagilah kat tuan dia ni, Husam bin Nuh.
Sampai no rasa lah. Buah yang pertama, masam. Tak apalah, mungkin dia terlepeh pandang kot, ambil sebiji lagi, pun masam. Ambil yang ketiga pun masam. Wahai Mubarak dah. Wahai Mubarak, aku bagi kau masa 3 bulan. Takkan kau tak tahu mana satu manis, mana satu masam? Maka jawab Mubarak, demi Allah, engkau berpesan kepada aku, suruh jaga ladang buah ni. Tapi kau tak pernah suruh aku rasa. Nampak tak? Macam tu tuan-tuan jaga kau. Tapi kalau kita macam mana kan? Agak sebiji-sebiji, sebakul-sebakul, bawa balik rumah pun belum tahu lagi. Bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap ni. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Dalam Sahihain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berkata, dia bohong. Jika berjanji, dia akan ingkar. Dan jika dipercayai, dia akan khianat. Ya. Menjaga amanah adalah sifat malaikat, Nabi dan Rasul, serta orang-orang yang muttaqin, makna orang-orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman, artinya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Surah An-Nisa ayat 58. Maksud ayat ini bersifat umum. Baik kita pemimpin maupun yang lainnya, bagi seorang pemimpin wajib mengisahkan orang-orang yang dianiayai, kan? Dan memberikan haknya kepada menjaga harta kaum muslimin, khususnya anak-anak yatim. Demikian itu adalah amanah. Bagi ulama, wajib mengajarkan agama kepada orang ramai. Ini amanah baginya. Dan bagi orang tua, wajiblah mendidik anaknya sebab itu merupakan amanah baginya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu diminta bertanggungjawab ke atas apa yang dijaganya. Bertanggungjawab atas penjagaannya. Ya? Dalam Zahrul Riyad disebutkan, pada hari kiamat seorang hamba dihadapkan kepada Allah SWT. Allah SWT berkata, apakah engkau menyampaikan amanah kepada fulan si fulan? Maka hamba itu menjawab, tidak. Dia kata, ya Tuhanku. Dia kata. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeret dia dan melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Dia melihat amanahnya dalam Jahannam, maka dia terjun ke situ selama 70 tahun sampailah ke tengahnya. Kemudian dia naik membawa amanah. Ketika sampai di atas kakinya terpelecet dan jatuh lagi tuan-tuan. Lalu naik dan jatuh lagi sehinggalah sampai mendapat kemurahan Tuhannya berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga yang mempunyai amanah merelakannya. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, macam itulah tuan-tuan beratnya. Buat jatuh kan. Kalau kita tak jaga amanah, dia akan dibawa masuk dalam neraka Jahannam, naik, kata naik, jatuh, naik lagi, jatuh lagi sampailah mendapat keampunan, dapat kemurahan pada Allah SWT, hasil daripada berkat syafaat Rasulullah SAW. Dirawikan dari Salmah, dia berkata, pada satu ketika kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu datanglah jenazah hendak disalatkan, nak semayang jenazah tu. Maka Nabi SAW berkata, apakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, tidak. Lalu dia menyembahyangkannya. Kemudian datanglah, kemudianlah jenazah lain. Nabi SAW tanya, adakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Nabi SAW bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya, 3 dinar. Lalu Nabi SAW menyembahyangkannya. Kemudian datang jenazah lain. Nabi SAW bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW berkata, salatkanlah temanmu ini. Dari Qatadah radhiyallahu nak beritahu apa? Ni nak beritahu apa? Nak beritahu Nabi, kalau orang tu dah lah tak berhutang, orang tu dah lah berhutang, amanah kena bayar hutang ni. Ramai orang kita salah hutang pandai, bayar tak nak. Tu salah tu. Jadi dia ni kalau dia berhutang, dia tak ada hutang, Nabi semayangkan. Atau kalau mana ada hutang, dia ada sesuatu yang memungkinkan boleh selesai hutang itu, pun Nabi semayangkan. Tapi kalau dia dah lah hutang, dia tak bayar, tak ada sesuatu ditinggalkan, maka Nabi tidak mahu menyembahyangkannya, Nabi suruh orang lain je sembahyangkan dia. Boleh sembahyang, tapi mana Nabi tak nak sembahyangkan orang yang masih berhutang. Maka Nabi kata, salatkanlah temanmu itu. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah dengan sabar menghadapinya dan tidak lari, Allah akan mengampuni kesalahanku? Nabi SAW menjawab, ya. Lelaki itu berpaling lalu dipanggil lagi. Lalu Rasul berkata, Allah mengampuni setiap dosa orang mati syahid kecuali orang yang berhutang. Jadi pada siapa yang berhutang, tolonglah selesaikan. Ya, tolong bayar tuan-tuan. Ya, tolong bayar, jangan sengaja-sengaja tak bayar. Ramai botol orang hari ni pinjam, main pandai lagi. Manis mulut di bibir. Mana ibarat menanam tebu di tepi bibir. Tapi sampai masanya tak bayar. Jadi yang tu yang kita tak mahu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya itu saja untuk hari ini. Cukup untuk pengisian ringkas untuk kuliah subuh pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk yang lain. Cuma sedikit pesanan kepada semua, kepada siapa, seperti biasa ingat tak dulu, tahun lepas, ramai yang bersama dengan saya untuk mengikuti kuliah. Kuliah pada bulan Ramadan, kemudian ramai yang menyertai ibadah korban. Jadi pada tahun ini sekali lagi, siapa yang berminat untuk menyertai ibadah korban, bolehlah bersama-sama dengan saya dengan menyertai korban di Yayasan Budi Ahsan Malaysia, yang mana YBIM telah dipilih sebagai wakil tunggal untuk korban di Afrika, tuan-tuan. Alhamdulillah, korban di Afrika pada tahun lalu telah berjalan dengan lancar dan akan diteruskan pada tahun ini. Jadi pada siapa yang nak, boleh booking awal, boleh bagi senarai nama awal. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita memperoleh keberkatan. Jangan risau tuan-tuan. Tidak akan berkurang harta anak-anak Adam sekiranya dia bersedekah, berwakaf, berkorban tuan-tuan. Dalam Quran pun sebut inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kurniaan yang banyak, fashalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan sembelih haiwan korban. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa.